Okey. Jadi untuk tauhid, semua dah buat dah? Azmi dah buat? Tak siap lagi. Okey. Jadi, okey, untuk tauhid ni, okey, kalau semua, sebelum kita dah pernah buatkan soalan tauhid ni dalam kelas. Okey, untuk UPKK nanti, tauhid dengan fiqah gabung kertas. Okey, soalan dia ada 50 markah untuk tauhid, 50 markah untuk fiqah. Okey. Dia untuk UPKK ni nama dia ulum syariah lah, ulum syariah, tapi dia dalam bracket akidah dan ibadah. Akidah tu tauhid, ibadah tu fiqah. Okey. Dia nampak sikit markah 50-50 kan. Akidah 50, ibadah 50. Tapi maksudnya awak kena skor dua-dua lah. Awak kena skor dua-dua, barulah awak boleh dapat A. Okey, kalau awak nak dapat A, awak kena skor dua-dua. Okey, soalan tak banyak, 50 tauhid, 50 fiqah. Okey, selama 1 jam setengah. Okey, lepas tu soalan dia ada yang ABC. Okay? ABC tak banyak kan, selalunya 10 soalan untuk tauhid, 10 soalan untuk fiqah. Lepas tu yang lain soalan berstruktur. Ada yang garis tepat, ada yang garis, ada yang isi tempat kosong. Kalau isi tempat kosong tu mesti ada pilihan jawapan. So, kalau boleh memang awak kena elakkan membuat kesalahan lah kalau yang isi tempat kosong tu. Lepas tu kebanyakan memang ada soalan. Memang ada jawapan. Okey, kalau lain lah sikit daripada kalau ujian yang awak buat dekat sekolah, yang ujian prestasi tu. Yang peperiksaan pertengah tahun tu mungkin lagi susah sebab maklumat tak bagi jawapan kan. Awak kena fikir sendiri. Tapi yang ini dah ada jawapan. Tapi ada jugalah yang bahagian yang tak ada jawapan tu, awak kena fikir sendiri. Tapi dia punya jawapan tu kalau awak pandai, awak boleh ambil dekat bahagian ABC. Ada jawapan dia. Kadang-kadang dia macam tu. Dia keluar kat soalan esei tu. Tapi jawapan dia awak boleh ambil dekat soalan yang ABC. Okey, lepas tu soalan dia ni dia ada 3 aras tau. Dia ada aras senang, lepas tu pertengahan ataupun sederhana, lepas tu susah. Aras yang ketiga paling susah lah. Okey. Kalau yang aras tinggi ni, dia mungkin soalan kebat. Awak kena fikir sendiri. Tapi dia punya jawapan tu semua memang ada dalam buku. Dia takkan tanya soalan yang tak ada dalam buku. So maksudnya awak memang kena baca buku. Awak kena, sebelum awak exam nanti, sebelum awak percubaan, pra percubaan UPKK ni memang awak kena habiskan baca buku. Darjah 1, 2, 3, 4, 5. Dia keluar semua. Okey. Lepas tu nanti kalau awak nak jawab exam nanti kan, awak kena guna pensel 2B tau. Maksudnya pensel yang pekat. Sebab kalau dekat sekolah, mungkin kalau muklimah awak je yang tanda, okey. Tapi kalau awak punya UPKK sebenar, kan orang lain yang tanda. Okay, ustazah lain yang tanda. Jadi memang awak kena, awak punya tulisan tu, tulisan yang senang dibaca. Tak cantik tak apa, tapi senang dibaca, senang difahami. Itu mempengaruhi untuk ustazah tu bagi markah dekat awak. Kalau muklimah sedaya upaya lah nak nak fahamkan awak punya tulisan kan. Nak fahamkan awak punya awak punya tulisan Jawi. Tapi kalau yang ustazah lain, mungkin diorang kalau dapat ustazah yang strict, yang yang macam tak ada mood masa tu, terus tak bagi markah. Jadi itu mempengaruhi. Okey, ini okey, buka kamera Azmi. Rosa, okey Kak Ish. Sufi kan ni? Sufi boleh buka kamera tak? Ini Dini kan?
Kejap. Kamera rosak juga. Okey, dia ni. Okey, jadi ingat untuk exam sebenar nanti pakai pensel 2B, soal jawapan tulisan kena senang difahami. Okey. Okey, jadi kita tengok soalan terus. Okey, untuk tauhid. Okey. Soalan awak macam Maklimah dapat info yang untuk tahun ni dia lain tau daripada soalan yang lepas-lepas. Kalau soalan yang lepas-lepas soalan dia rotate. Macam soalan dia sama dengan yang soalan lepas-lepas. Maksudnya mungkin 5 tahun yang sebelum ni soalan dia sama. Dia rotate-rotate je. Tapi ada makluman yang tahun ni soalan dia dah berubah. Soalan dia baru lah, kira soalan yang baru. Tapi tetap tak lari daripada tajuk lah. So, kita buat je, awak buat je soalan banyak-banyak, soalan latihan. Nanti dia, kunci dia, key dia awak faham ni soalan tu. Awak faham, pasal awak tahu nak jawab. Jadi tak kisahlah kalau soalan tu sama dengan tahun lepas ke tak. Jadi awak baca buku, awak faham. Okey. Okey, jadi kita terus soalan 1. Semua ada kertas kan? Nak Maklimah share screen tak? Semua ada kertas kan? Ada. Dini ada? Sufi ada? Ada. Dini ada kertas? Ada, okey. Okey, soalan 1. Okey, lawan bagi sifat wahdaniyah ialah okey, macam biasa Maklimah nak minta tolong Sarah. Sarah buat jawapan dekat chat Okey, lawan bagi sifat wahdaniyah ialah, okey, Azmi jawapan awak. Kak Ish, jawapan awak Kak Ish. Kita dah buat soalan ni. Kata Salamullah, kita kan dah buat 2 soalan tauhid. 2 negeri. Dalam 2 negeri mesti ada soalan tanya sifat 20 ni. Maklimah dah siap suruh awak tulis pengertian dia. Wahdaniyah tu apa maksud dia? Wahdaniyah apa? Esa. Okey, lawan bagi esa? Ta'adud. Ta'adud tu berbilang. Okey, tulis jawapan. Tulis bahasa Melayu dekat sebelah ta'adud tu. Ta'adud tu artinya berbilang-bilang. Lawan bagi wahdaniyah. Wahdaniyah tu esa, satu, tunggal. So, jadi ta'adud tu berbilang-bilang, banyak. Okey. Nombor 2. Mustahil Allah bersifat Afrina. Apa Afrina? Dal. Jim. Kalam. Kalamun. Okey, mustahil Allah bersifat. Maksudnya ini bukan termasuk dalam sifat Allah. Kalam. Kalam tu sifat Allah tak? Kalam sifat Allah. Kalam. Berkata-kata. Allah maha berkata-kata. Sama' pun sifat Allah, maha mendengar. Hayah pun sifat Allah. Allah maha hidup. Jadi yang bukan jawapan dal. Maut. Okey, jawapan dia dal. Allah tidak bersifat maut ataupun mautun. Okey, nombor 3. Hukum beriman dengan sifat ilmun. Sufi. Sufi apa jawapan?
Apa Sufi? Sufi jawab tak? Apa hukum beriman dengan sifat ilmun? Jim. Wajib. Okey, betul. Okey, nombor 3 jim. Hukum beriman dengan sifat ilmun. Ilmun ni adalah sifat 20. Wajib. Okey. Okey, nombor 4. Berapakah bilangan sifat wajib bagi Allah? Kak Ish. 20 sifat. Ataupun kita panggil sifat 20. Okey, nombor 4 ba 20. Okey, nombor 5. Berikut adalah hayah Allah kecuali. Okey, hayah tu Allah Maha Hidup. Okey, mana yang bukan menerangkan sifat hayah Allah tu? Dini. Jim kekal. Okey. Sarah jawab apa? Bernyawa. Okey, jawapan dia alif, bernyawa. Okey. Hayat Allah, okey, Allah kan dia lain dengan makhluk. Okey, jadi hidup Allah ni, Allah yang menerangkan Allah Maha Hidup, Allah Hayyun ni, Allah Hayya. Maksudnya Allah tidak makan, Allah tidak bernafas, Allah kekal. Okey, hayat Allah ni bukan bermaksud Allah bernyawa. Okey, nyawa tu manusia hidup. Manusia bernyawa. Okey, itu Allah tidak. Okey, jadi nombor 5 tu alif. Okey. Nombor 6. Manakah dalil sifat ilmu ataupun alim? Zulaika. Jim. Okey, betul jim. Innallaha bikulli syai'in alim. Ini pun soalan ni rasanya semua yang kita dah bincang dua-dua kertas pun mesti ada soalan ni. Pasal sifat ilmu ni. Dia tanya dalil. Ini senang sebab kita cari, kalau awak tak ingat pun ayat mana, awak cari ayat yang ada ayat perkataan alim. Itu mesti dia menerangkan sifat ilmu Allah. Okey. Jadi nombor 6 jim. Okey, nombor 7. Akibat mengingkari sifat hayah. Azmi. Alif. Okey, betul. Lupa diri. Okey. Bila kita ingat, yakin yang Allah ni adalah Allah Maha Hidup, jadi kita akan mengagungkan Allah, kita akan mengisafi kelemahan diri, kita bersedia menghadapi kematian. Tapi kalau kita ingkar, kita lupa diri, kita ingat kita yang bernyawa. Padahal Allah yang bagi kita hidup tu. Okey, jadi nombor 7 alif. Okey, nombor 8. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Okey, ni semua mesti betul. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Okey, nombor 8 alif. Nombor 9. Okey, fa'alul lima yurid. Dalil naqli di atas berkaitan sifat Afrina. Nombor 9 apa? Ini susah sikit. Jawab apa? Jim. Haya. Okey, salah. Jawapan dia dal, iradah. Okey. Maksud ayat tu, Allah Maha berkuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Perkataan kat situ yurid. Okey, jadi berkaitan dengan sifat Allah iradah. Iradah tu kan kehendak. Allah berkehendak. Iradah ni kehendak. Maksudnya Allah buat apa-apa pun ikut kehendak Allah. Tak perlu orang lain yang bagi tahu Allah suruh buat apa. Allah punya kehendak sendiri.
Okey, nombor 9 dal. Okey, nombor 10. Pilih padanan berkenaan ilmu Allah. Terbatas, sentiasa benar, tiada perantaraan, ada permulaan. Okey, nombor 10. Dini jawab apa? Ya. Nombor 9 dal. Ya. Dini. Nombor 10. Ba. Okey, betul. Ba 2 dan 3. Okey, ilmu Allah ni sentiasa benar dan tiada perantaraan. Okey. Siapa semua betul? 10 markah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita terus. Okey, itu soal 10 soalan objektif. Kalau boleh, kalau tak dapat 10 pun awak target salah satu atau 2. Jangan, kalau boleh jangan lebih daripada salah 2. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 11. Okey, nombor 11. Alam ini kekal selama-lama. Okey, nombor 11 dan 15 ni awak jawab betul atau salah Alam ini kekal selama-lamanya. Betul ke salah? Salah. Okey. Nombor 12. Allah berlainan dari segala yang baharu. Betul. Okey. 13. Okey, nombor 12 tu Allah berlainan dari segala yang baharu tu. Tahu kan maksud dia? Maksudnya Allah dia tak sama dengan makhluk. Baharu tu merujuk kepada makhluk. Okey. Jadi Allah berlainan dengan manusia. Okey, nombor 13. Sifat Allah bersamaan dengan sifat makhluk. Salah. 13 salah. Okey, 14. Hidup dan mati adalah ketentuan dari Allah. Betul. 14 betul. 15. Hukum mempercayai sifat wajib bagi Allah adalah wajib. Betul. Okey. Okey, ini pun awak kena target semua, awak kena betul. 5 markah dalam tangan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini garis jawapan yang disediakan dengan betul. Okey, nombor 16. Hari kiamat ialah hari betul, ada banyak nama. Okey, kebangkitan ke kemusnahan? Soalan ni pun dia macam tricky sikit sebab hari kiamat tu kalau kita fikir dia musnah kan. Tapi okey, antara dua ni jawapan yang betul adalah kebangkitan. Okey, kalau tengok dalam buku teks dah jam 4, kan hari kiamat ni kan dah jam 4. Hari kemusnahan tak ada. Dia hari kebangkitan. Okey. Dia kebangkitan, hari apa ni, kegoncangan. Dia tak musnah. Okey, nombor 17. Berjaya dalam peperiksaan adalah contoh kodok ke qadar? Qadar. Okey, jawapan dia qadar. Berjaya dalam peperiksaan adalah contoh qadar. Okey, kodok dengan qadar ni pun maklimah tengok dia mesti akan tanya dalam exam. So, kena faham betul-betul beza kodok dan qadar.
jenis kodok. Nanti ada dalam soalan ni. Subjektif. Okey, seterusnya. Dusta ialah sifat harus ke mustahil bagi Rasul? Mustahil. Okey, dusta ialah sifat mustahil bagi Rasul. 19. Sebab berlaku kiamat adalah sebagai bukti kekuasaan Allah. Bukti kekuasaan Allah. Okey, nombor 20. Kemunculan Dajjal ialah satu tanda besar berlaku kiamat. Okey, Dajjal. Okey, pasal tajuk hari kiamat ni pun mesti dia akan tanya juga. Berkemudian antara tajuk yang famous jugalah tanya dekat dalam exam. So kena baca betul-betul. Nama-nama hari kiamat, tanda kecil kiamat, tanda besar kiamat. Itu kena baca. Okey. Seterusnya, okey, ini suaikan. Okey. Suaikan ini mengenai sifat wajib dengan sifat mustahil bagi Rasul. Okey, as-sidqu wajib ke mustahil? Wajib. Okey, apa maksud as-sidqu? Berkata benar. Okey, benar. As-sidqu benar. Okey, boleh tulis kat situ benar. Al-khiyanat wajib ke mustahil? Mustahil. Maksud dia khianat. Khianat. Okey, 23. Al-amanah. Amanah wajib, sifat wajib Rasul. Okey, 24. Al-fatanah. Wajib. Apa maksud al-fatanah? Bijaksana. Bagus. Okey, bijaksana. Okey, last. Al-kitman. Mustahil. Apa maksud al-kitman? Menyembunyikan. Apa? Okey, soalan ekstra. Apa lawan bagi al-kitman? Okey, at-tabligh. Bagus. At-tabligh itu menyampaikan. Okey. Tulis Afrina Zulaika dia punya maksud tu. Al-fatanah bijaksana. Al-kitman menyembunyikan. Soalan ni pun mesti dia akan tanya. Kalau tak dekat soalan struktur macam ni, dia mesti akan tanya dekat objektif. Ni pun soalan famous. Pasal sifat wajib Rasul. Okey. Seterusnya. Okey, mana yang tertinggal tu boleh tengok dekat ruangan chat Sarah dah tulis semua jawapan. Okey, seterusnya kelaskan pernyataan di bawah dengan betul. Okey, kat sini yang alif tu kesan mempercayai sifat kudrah. Ba akibat tidak beriman dengan sifat kudrah. Okey, yang alif tu ada 3 jawapan. Ba ada 2 jawapan. Okey, dah ada pilihan jawapan kat situ. Maksudnya ada satu yang jawapan lebih. Okey. Kita tengok satu-satu dekat kotak tu. Pasal awak sebut dia adalah kesan mempercayai ke ataupun akibat tidak beriman. Okey, bertambah takwa kepada Allah. Alif. Okey, kesan mempercayai sifat kudrah. Kudrah ni apa maksud dia? Kuasa. Allah Maha Kuasa. Okey. Okey, yang sebelah dia. Tiada keberkatan hidup.
Akibat tidak beriman dengan sifat kudrah. Okey, seterusnya. Khusyuk dalam beribadah. Alif ke ba? Alif. Okey, alif. Kesan mempercayai sifat kudrah. Khusyuk dalam ibadah. Okey, seterusnya. Mengharapkan keredaan Allah. Alif. Kesan mempercayai sifat kudrah. Okey, wujud sifat mazmumah. Wujud sifat mazmumah adalah akibat tidak beriman dengan sifat kudrah. Melakukan maksiat. Akibat tidak beriman dengan sifat kudrah. Tapi dia ada dua jawapan je kan, dua kotak je. Pilihlah dua je. Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul. Okey, mengenai kitab Allah ni. Okey, ini darjah 2 Okey, Nabi Daud, kitab Zabur. Bahasa apa? Bahasa Qibti. Ni maksudnya awak tak habis baca buku lagi. Ada masa baca buku sebelum buat exam ni. Qibti. Bahasa untuk kitab Zabur ni Qibti. Qibti. Qaf ba ta ya. Qaf ba ta ya. Okey, seterusnya. Okey, Nabi apa yang dapat kitab Taurat? Nabi Musa. Okey, Nabi Musa Taurat bahasa Ibrani. Okey, Nabi apa yang dapat kitab Injil? Nabi Isa. Okey, bahasa Suryani. Okey, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Bahasa Arab. Okey, Musa tu mim waw sin ya, Isa ain ya sin ya. Okey. Lepas tu Muhammad Al-Quran bahasa Arab. Okey, dapat semua? Okey. Okey, terus. Nombor 28. Okey. Okey, menyembah. Okey, ni dia minta hukum. Hukum penyataan di bawah. Apa hukum menyembah selain daripada Allah? Kufur. Guna perkataan kufur. Jadi kafawara. Kufur. Okey, tidak melaksanakan perintah Allah.
Yang ini okey, kufur. Tidak melaksanakan perintah Allah, kufur. Mempercayai Al-Quran adalah kalam Allah. Wajib. Wajib mempercayai Al-Quran adalah kalam Allah. Percaya bahawa Allah yang mencipta semua makhluk. Wajib. Sebab ini adalah berkaitan dengan sifat Allah ni. So jadi wajib. Wajib. Okay, last. Tidak mempercayai isi kandungan ayat Al-Quran. Kufur. Sebab ini yang melibatkan yang dengan rukun iman ni. Kalau kita tak percaya, tak percaya, jadi dia punya hukum kufur. Okey. Okey, lepas tu soalan esei. Macam orang panggil esei pendek lah. Okey. Okey, dekat sini lah jawapan-jawapan kat sini yang maksud maklimah yang awak boleh ada soalan tu, mungkin awak boleh ambil jawapan dekat soalan objektif. Okey, soalan 29. Tulis 3 tanda-tanda kecil hari kiamat. Okey, ni tanya pasal hari kiamat. Tanda kecil. Betul? Lagi? Apa? Apa Azmi? Banyak pembunuhan, betul? Banyak pembunuhan. Banyak ulama mati, okey. Dini? Dini jawab ke tak? Apa Zulaika? Awak jawab ke tadi? Awak jawab apa? Tak dengar Zulaika. Okey, betul. Ya. Banyak apa? Banyak pencakar langit. Bangunan. Betul tu. Bangunan tinggi-tinggi itu semua. Betul. Okey, selain daripada tu, okey, banyak bencana alam tu kan dah sebut. Fitnah berleluasa. Masa berlalu pantas. Masjid cantik tapi tidak dimakmurkan. Masjid cantik tapi tak dimakmurkan, orang tak pergi. Lepas tu anak menjadi tuan kepada ibu bapa. Anak menjadi tuan, anak yang mengarahkan ibu bapa. Ibu bapa pula yang takut dekat anak. Okay, itu adalah tanda-tanda kecil. Awak ambil kalau awak target soalan ni keluar untuk exam kan, untuk ni kan soalan essay macam ni, jadi awak ingat 4 poin. Awak ingat 4 poin. Okey, tulis 2 tujuan beriman dengan sifat hayah. 2 tujuan beriman dengan sifat hayah. Okey, soalan ni awak boleh ambil dekat objektif. Soalan objektif nombor 7. Kalau perasan nombor 7 tu ditanya akibat mengingkari sifat hayah. Akibat mengingkari sifat hayah. Jawapan dia alif kan, lupa diri. Yang ba jim dal tu, point tu awak boleh ambil guna untuk tujuan. Tujuan beriman dengan sifat hayah. Mengagungkan Allah. Bersedia menghadapi kematian.
Mengisafi kelemahan diri. Pilih 2. Sudah ada jawapan dah ke objektif. Okey. Ta. Nyatakan erti nama hari kiamat. Okey. Yaumul Jaza. Maksudnya hari? Yaumul Jaza hari apa? Yaumul Jaza maksudnya hari pembalasan. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ni kan. Okay, jadi Yaumul Jaza hari pembalasan Yaumul Hash. Yaumul Hash hari perhimpunan. Okay, Yaumul Hash hari perhimpunan. Yaumul Az-Zalzalah hari kegoncangan. Yang ini pun tak ada dalam buku teks awak. Tapi dia dalam JAKIM punya buku teks. Yaumul Zalzalah hari kegoncangan. Okay, Yaumul Akhirah. Yaumul Akhirah hari akhir. Hari akhir dunia. Hari akhir dunia ataupun hari penghabisan. Akhir dunia. Apa Kak Ish? Hari akhirat. Hari akhirat mungkin kurang tepat. Awak jawab akhir dunia. Di akhirat tu apa? Hari akhir dunia. Hari akhir. Hari akhir saja. Dapat markah juga lah tu. 1 markah. Tapi awak jawab je apa ni? Akhir dunia. Ataupun hari penghabisan. Okay, last. Soalan 30. Idris seorang yang miskin, walau bagaimanapun beliau sentiasa bekerja keras untuk mengubah kehidupan keluarganya. Berdasarkan situasi di atas, nyatakan jenis qada. Qada kan ada 2, qada mu'allaq dengan qada mubram. Okey, ini qada apa? Azmi jawab apa? Apa? Okey. Jawapan dia qada. Okey, Mukadimah bagi pengertian dulu Okey, qada mu'allaq tu. Qada mu'allaq tu adalah ketentuan Allah terhadap sesuatu yang boleh berubah. Okey, yang boleh berubah sesuai dengan ikhtiar, dengan usaha manusia tu. Itu qada mu'allaq. Kalau qada mubram, dia adalah ketentuan Allah terhadap sesuatu yang tidak boleh diubah. Kalau mubram ni contohnya mati
Lepas tu balasan ikut amal, itu yang Allah dah tentukan. Itu mubram. Okay, jadi dalam soalan ni, Idris ni dia berusaha kan sampai dia berjaya dalam exam. Jadi dia adalah qada' mu'allaq. Yes. Qada' mu'allaq. Okay, ni awak ingat qada' mu'allaq ni adalah yang boleh berubah ikut usaha. Qada' mubram yang ketentuan Allah yang tidak boleh diubah. Okey, dah siap. 30 soalan untuk bahagian A, tauhid. Okey, dah siap. Okey, lepas tu fiqh. Kejap. Sementara Mukadimah panggil Mukadimah Nazifah masuk. Okey, awak ada apa-apa soalan tak? Sekarang tak ada. Okey, Mukadimah Nadia bagi tahu kan? Tak tahulah. Macam dengar. Mungkin awak punya exam macam diawalkan tau. Kejap. Pergilah take 5 dulu, rehat dulu kejap. Apa ni, sekarang ni kan semua kami tak pasti lagi UPKK tu ada ke tak. Tapi apa-apa pun kita fokus untuk awak punya trial UPKK awak. Sebab diorang cakap kalau tak di UPKK pun trial UPKK tu mestilah ada. Dan awak punya markah akan ambil awak punya markah trial tu. Jadi trial ni awak memang kena buat betul-betul. Kalau punya trial, pra trial tau. Pra trial awak sebenarnya 5 Julai, bulan 7. 5 Julai. Harap-harapnya dia tak cepatkan lah sebab dengar ada ura-ura kata nak awalkan bulan 6 ni. Sekarang ni bulan 6 kan. Dia nak awalkan bulan 6 ni, harap-harapnya dia orang tak awalkan lah. Bulan 7. So ada masa lagi untuk awak baca buku. Okey, Mukadimah Nazifah dah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, semua ready Okey, kita sambung fiqh pula. Dengar tak suara? Dengar. Mukadimah nak join sekali ya? Mukadimah dengar. Mukadimah jangan dengar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Berapa orang sekarang? Berapa orang hari ni? Tak tahu. Tak ada. Hak semua join.
Wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan. Ya. Bella. Ada yang dalam grup maklimah tu. Saya tutup. 13 perkara. Rukun solat yang ada alif. Rukun solat ada 13 perkara. Okey. Nombor 32, berapakah bahagian solat jamak? Okey. Solat jamak ada 2 bahagian. Okey, 33. Apa Sarah baca soalan 33? Anggota tayamum bila muka dan tangan. Okey. 34 Azmir. Dekat tujuan solat sunat taubat dilakukan untuk apa? Alif hajat, ba petunjuk, jim penyesalan dan redha. Solat sunat taubat dilakukan untuk apa? Untuk penyesalan. Okey, boleh mana tanya waktu solat sunat taubat, waktu dia bila? Waktu solat sunat taubat. Siapa tahu? Aish, yang Aish, Sufi, Dini, bila waktu solat sunat taubat? Okey, bila-bila saja. Tapi dan selepas solat pada sunat, bukan selepas solat fardu, ada sunat yang kita boleh buat bila-bila. Ada solat sunat, ada tempat-tempat dia je. Faham kan? Ada solat sunat pada waktu-waktu dia je. Contoh tempat dekat masjid, solat sunat tahiyatul masjid dekat masjid saja. Faham? Boleh tak Zulekha dalam bilik kamu solat sunat tahiyatul masjid? Boleh tak? Kat rumah kamu boleh tak? Tak boleh. Solat sunat tahiyatul masjid dekat masjid saja. Faham? Solat sunat tahajud boleh tak? Pada waktu duha. Pada pagi boleh tak? Pada pagi. Okey, tak boleh. Solat sunat tahajud pada waktu malam. Selepas isyak sampai sebelum subuh. Tapi waktu afdalnya di sepertiga malam. Okey, waktu duha boleh tak nak buat lepas maghrib? Solat sunat duha. Okey, solat sunat duha selepas masuk waktu duha. Jadi solat sunat ni dia ada waktu dia. Ada waktu dia, ada tempat dia. Okey, solat sunat mutlak. Siapa tu? Sufi, solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak pada waktu bila kita boleh buat? Afrina, solat sunat mutlak. Nak buat solat sunat mutlak? Okey, solat sunat mutlak ni mesti. Masih jawab apa? Pernah dengar tak solat sunat mutlak? Okey, solat sunat mutlak ni maksudnya tak ada apa-apa. Maksudnya sesaja nak solat. Ambil wuduk, angkat takbir, solat sunat mutlak. Dia tak ada waktu.
Dia kosor. Pendek kan? Tak boleh. Pendek. Kosor tu maksudnya pendek. Dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi solat yang tak boleh dikosorkan solat subuh dan solat maghrib. Jadi jawapan dia subuh. Afrina baca soalan 52. Najis air. Najis apa? Najis air. Okey, baca sampai deh, baca sampai deh. Najis. Najis apa artinya najis yang nampak? Najis apa? Anas. Najis air. Najis Anas? Salah. Sorry. Najis apa? Najis ain. Ain. Yang nampak kamu solat tiba-tiba, Azmi solat tiba-tiba cicak berak. Ada tahi lalat. Lalat. Ada tahi cicak atas bahu. Sah ke tak sah solat? Tak sah. Batal solat sebab ada najis. Nampak pula tu. Okey, adik kamu nama apa? Adik Azmi? Zara. Okey, Zara dia letak tahi cicak dalam poket poket Azmi ataupun jubah Azmi, ataupun dia letak cicak dalam jubah Azmi. Azmi pun solat. Batal tak? Sah tak solat tu? Batal. Kalau tak tahu. Sah tak solat tu? Sah. Solat dia batal sebab Azmi menanggung najis. Solat dia batal. Okay. Solat tak sah sebab ada najis. Bawa najis cicak dengan cicak sekali. Okay, seterusnya solat sunat tarawih dilakukan pada bulan Ramadan. Boleh tak? Sekarang bulan Syawal kita nak solat sunat tarawih. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Okay, ingat macam lewat terang tadi, solat sunat ni dia ada waktu dia. Waktu solat sunat tahajud pada waktu tahajud. Solat sunat isyraq pada waktu isyraq. Solat sunat duha pada waktu duha. Solat sunat tarawih pada bulan Ramadan sahaja. Faham? Seterusnya siapa nak baca? Sufi baca 54. Sufi. Diwajibkan membaca surah Al-Fatihah dalam solat. Aywa, kita diwajibkan. Jadi surah Al-Fatihah ni adalah rukun solat. Rukun apa? Rukun fi'li ke qalbi ke? Apa satu lagi? Fi'li ke qalbi? Rukun qauli. Bagus. Qauli. Surah Al-Fatihah adalah rukun qauli, wajib baca dalam solat. Baca pula telinga kita kena dengar. Jangan kamu macam berbisik, jangan berbisik tapi dengar. Jangan kamu telinga kamu tak dengar, tak sah solat. Sekurang-kurangnya telinga kamu dengar. Okey, seterusnya 55. Sarah 55. Jika terlupa salah satu daripada sunat abad, hendaklah digantikan dengan sujud sahwi. Okey. Hendaklah digantikan dengan sujud sahwi. Apa maksud sunat abad? Dini, apa maksud sunat abad? Saya tengah Tahun 5 belajar, tahun 4. Sunat hai'ah dengan sunat abad. Siapa tahu? Kak Inggeris, apa maksud abad? Kalau maksud abad. Apa beza abad dengan hai'ah? Apa beza abad dengan hai'ah? Kalau sunat abad tu kalau dia tertinggal disunatkan nama tu sujud sahwi. Kalau yang hai'ah tu tak payah sujud sahwi pun tak apa. Okey, bagus. Sunat hai'ah ni contoh dia, Zulaikha? Contoh sunat hai'ah apa? Sunat abad. Sunat abad. Sebab abad ni sikit, hai'ah tu banyak. Okey, contoh sunat abad. Doa kunut. Yelah subuh tu lah. Doa kunut. Lagi? Duduk tahiyat awal, membaca tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Lagi?
Tadi doa kunut. Lepas tu membaca selawat ke atas Nabi dalam doa kunut. Faham Lepas tu sujud, tahiyat awal. Kalau sunat hayah pula, yang kamu sunat-sunat dalam solat tu, angkat tasbih, membaca subhanallah setiap pergerakan tu kamu baca subhanallah, membaca zikir setiap rukuk, sujud, faham tak? Tu semua sunat hayah. Bila sebut sunat ni wajib ke tak wajib buat? Tak wajib. Tak wajib, tapi dalam solat kena buat lah. Kalau tak buat, kuranglah pahala dalam solat tu. Kalau kamu diam, dia kurang pahala. Setiap pergerakan tu, kamu rukuk, kamu nak bangun subhanallah, apa sami Allah liman hamidah. Daripada berdiri kepada sujud, Allahu Akbar. Jadi dalam solat ni setiap pergerakan kita adalah zikir. Faham tak Sulekha? Kalau orang tu dia diam je, kuranglah pahala solat dia. Tak sempurna lah. Okay, seterusnya Allah SWT 56. Lengkapkan doa selepas azan dan iqamah di bawah. Okay, baca sama-sama. Allahumma rabba hadhihi da'wati wassalam Muhammadani والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه محمود الذي إنك لا tukhliful mi'ad. Okay, semua dah hafal dah, semua orang ingat Kaish, Sufi, Dini, semua ingat? Afina? Okay, doa ba'da azan. Doa selepas azan dengan doa selepas iqamat sama sahaja. Siapa yang jawab azan, lepas tu dia baca doa selepas azan, Allah akan bukakan ke 8 pintu syurga. Ada pintu syurga Ar-Rayyan, ada pintu syurga, banyak pintu syurga, pintu solat, pintu puasa, banyak pintu syurga. Orang yang jawab azan, lepas tu dia baca doa selepas azan, dia Allah buka 8 pintu. Azmi boleh pilih nak masuk pintu mana-mana. Sebab pintu syurga ada 8. Jadi Nabi cakap siapa yang jawab azan, siapa yang baca doa selepas azan, dibukakan bagi dia 8 pintu syurga. Best tak? Best. Dia kena baca lah doa lepas azan. Hafal Allahumma rabba hadhihi da'wah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wasyarafa wa'afhu mahmud alladhi wa'adhu innaka la tukhlif. Ingat, doa selepas azan doa mustajab. Okay, selepas kamu baca innaka la tukhliful mi'ad, doa untuk ibu bapa dulu. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya. Lepas barulah kamu minta apa-apa sahaja hajat kamu. Faham Sarah? Faham. Okay, jadi gunalah waktu mustajab ni 5 kali Allah bagi lepas azan tu kamu doa. Ya Allah mudahkanlah UPKK. Ya Allah angkatlah wabak COVID. Apa-apa sahaja hajat kamu. Faham Boleh? Yang utama doa, kedua ibu bapa. Kalau 5 kali kamu doa lepas azan dengar, 5 subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kamu jawab azan, kamu pun doa. Rabbi firli wa li walidayya, Rabbi firli wa li walidayya, Rabbi firli wa li walidayya. Maksudnya paling kurang dalam sehari kamu dah doa ibu bapa 15 kali. Faham tak? Tu baru lepas azan. Lepas solat lagi doa lagi untuk mak ayah. Alright, seterusnya sudah. Dah habis dah. Okey, ada lagi. 57. Tulis nama solat berdasarkan situasi di bawah. Siapa nak baca? Saya. Aish ni Faiz. Ya, saya. Okay, baca soalan Alif. Okey. Salma Salma ke Sami? Sami lah. Okay, Sami. Pekerjaan yang baik. Dia perlu memilih salah satu daripada tawaran tersebut.
Solat Dia istikharah. dapat 2 pekerjaan. Dia nak solat apa? Solat sunat. Solat istikharah. Solat apa Kak Ish? Solat sunat istikharah. Istikharah. Dia ada 2 pilihan. Nak solat apa ni? Taubat ke? Tahajud ke? Witir ke? Istikharah. Kak Emma. Solat Kak Ish. Kak Ish. Kalau pilihan-pilihan ni maksudnya khiyar. Khiyar tu maksudnya pilihan. Kita nak Allah pilih. Jadi kita solat sunat istikharah. Tak kisahlah 2 ke 3 ke 4, banyak pilihan kita solat sunat istikharah. Pernah tak dengar doa Allahumma khfirli wala takun li akhtar? Ulama ajar bila kita nak keluar jemaah, setiap hari kita baca doa Allahumma khfirli wala takun li akhtar. Ya Allah, pilihlah untukku dan jangan bagi aku yang memilih. Sebab setiap hari ni kita buat keputusan kadang-kadang salah. Jadi kita nak Allah yang pilih kita punya keputusan. Jadi solat dia apa Afina? Solat sunat apa? Solat sunat. Aywa, solat sunat istikharah. Nanti Sarah dapat tawaran overseas nak sambung Malaysia ke, nak sambung luar negara ke, banyak dapat overseas ni. Amin. Lepas tu tak tahu nak pergi mana ni. Okey, solat sunat istikharah. Bukan untuk jodoh je, biasa orang istikharah nak jodoh. Dia banyak pilihan. Okey, seterusnya solat apa lagi? Zulaikha baca Pak. Haziq telah melakukan dosa dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Solat sunat taubat. mengulanginya lagi. Okey, dia nak solat apa? Solat sunat taubat. Solat taubat. Solat sunat taubat. Okey, Muklimah nak tanya. Tak kisahlah Haziq ke siapa-siapa. Bila dia buat dosa, lepas tu dia menyesal, dia pun solat sunat taubat. Lepas tu dia buat dosa lagi. Lepas tu dia solat sunat taubat lagi. Lepas tu dia buat dosa lagi. Tak apa, boleh tak? Buat dosa, lepas tu banyak-banyak buat dosa, lepas tu taubat. Boleh tak? Lepas tu buat dosa, taubat. Lepas buat dosa, taubat. Boleh tak? Boleh. Walaupun dia banyak kali buat dosa, boleh tak? Boleh. boleh. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Tahu? Jawapan dia boleh. Sebab Allah suka orang yang buat dosa taubat. Buat dosa taubat. Bukan Allah suka orang yang buat dosa. Allah suka orang yang kembali padanya bila buat salah. Ya, Allah nak bagi ampun. Sebab kamu baca Asmaul Husna setiap hari kat sekolah tu. Apa nama Allah? Sifat Allah. Tahu tak? Yang maha penerima taubat. At-Tawwab maksudnya Allah nak nak zahirkan sifat dia yang maha penerima taubat, yang maha memberi taubat. Allah cakap sesungguhnya rahmat aku mengatasi marah aku. Jadi macam mana hamba dia buat salah banyak macam mana pun, rahmat Allah tetap lebih tinggi daripada marah Allah. Dia ghadab ni marah, rahmat Allah atas marah Allah. Faham tak? Kalau kita manusia, orang buat salah sekali, 2 kali, 3 kali, lepas tu kita sorry lah. Kita dah marah lah, kita tak boleh. Oh ya Allah. Maksudnya dah banyak kali orang tu buat salah kat kita, kita tak boleh nak maafkan. Mencuri lagi, maaf lagi. Kali kedua mencuri, kali ketiga agak-agak Sarah nak maaf tak? Kawan kamu dah kali ketiga mencuri. No. Maksudnya kita dah, manusia ni kita dah jadi tawar hati dah. Tapi Allah beribu-ribu kali hamba dia buat salah, Allah tetap terima taubat. Baik tak Allah ni? Baik. Allah maha baik. Maha baik. Kita ada salah, kita ada aib. Tahu tak aib? Tahu. AIB. Apa aib tu? Oh, tak tahu. Aib tu aib. Tadi tahu. Aib tu benda kita punya Benda apa? benda yang memalukan kita. Yes, aib tu adalah benda perkara yang memalukan. Aib tu maksudnya cacat, kecacatan ataupun aib. Tapi kalau Arab, selain aib
kalau baju kamu, kalau kamu beli baju kamu ada kotor sikit, Arab dah sebut aib dah kat situ. Tu Arab, tu masuk aib Arab lah. Faham kan? Ada kecacatan dalam barang kita. Tapi aib kat sini maksudnya apa tadi Kak Ish? Aib tadi? Memalukan. Perkara yang memalukan. Boleh mak cerita apa yang aib? Okey, jadi Allah ni sifat dia sattar, yang menutup aib. Allah sifat dia menutup aib hamba dia. Allah kata aku tak akan buka aib hamba aku sehinggalah hamba tu sendiri yang dia buka aib dia, barulah orang tahu. Contoh Zulaikha ada satu aib, ada apa? Kesalahan. Kalau Zulaikha dia tak cerita kat orang, tak ada orang tahu. Faham tak? Allah tak akan buka aib hamba dia. Baiknya Allah ni, Allah tak akan buka aib dia. Jadi kalau kita manusia ni, bukan bodoh, maksudnya teruklah manusia ni. Dia tadi dia minum arak, dia tak solat, dia free hair, lepas tu dia pergi cerita dekat Facebook, dia pergi cerita dekat Insta. Maksudnya orang tu adalah orang yang bodoh. Sebab Allah dah tutup aib dia, lepas tu dia buka pula aib dia. Allah tak akan buka aib kita sehingga kita buka aib kita. Faham tak? Kalaulah aib manusia tu berbau, aib kan kecacatan. Apa tadi? Aib tadi apa? Memalukan. Perkara yang memalukan. Aib tu. Jadi kalaulah aib tu berbau, tak ada orang pun nak berkawan dengan kita. Sebab datang dengan kita, bau apa ni? Aku tak solat pagi tadi Tapi Allah, maha baiknya Allah bersifat penutup. Allah tak bagi dosa kita tu berbau. Sebab tu kita nampak orang semua baik, semua handsome, semua yang cantik tu semua baik. Sebab Allah menutup aib dia. Kalau Allah buka, tak ada orang pun nak berkawan. Sebab orang tu tak solat, tak puasa, contohlah. Kita pun kita ada kejahatan tapi Allah tutup. Sebab Allah bersifat sattar, penutup. Okey, seterusnya soalan ke 58. 60. Azmin, tulis nama surah. Tulis nama solat, tulis nama solat Sunat. berdasarkan lafaz niat di bawah. Cuba baca. Usalli sunnatul hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Okey, usalli sunnatul hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Okey, nama solat apa tu? Solat hajat. Senangnya, dah ada jawapan kat atas tu. Jadi jawapan dia solat sunat hajat. Kita tuliskan solat sunat hajat. Lafaz dia usalli sunnatul hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Sebenarnya yang wajibnya usalli sunnatul hajat, yang tu je yang wajib. Yang raka'ataini lillahi ta'ala tu sunat. Okey, tak apalah, untuk belajar tak apa, hafaz panjang tak apa. Kalau yang nak bagi tahu yang wajibnya usalli, yang wajib yang tu solat fardu, solat sunat lain. Kita apalah usalli sunnatul hajat. Okey, Sarah, usalli sunnatul tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid. Okey, jawapan dia solat sunat tahiyatul masjid. Okey, Afrina 59. Baca. Ali Kakak. Ali tinggal di Kajang. Dia berkursus selama 3 hari di Cameron Highland sejauh 100 km. Okey, soalan dia. Kat atas tu soalan dia. Soalan dia. Ali telah menunaikan solat secara jamak dan qasar sepanjang dia berkursus. Okey, nyatakan hukum solat yang dilakukan Ali serta alasan. Hukum dia apa? Dia pergi kursus, lepas tu dia solat jamak dan qasar. Dia Wajib. kalau wajib, kalau tak buat berdosa. Wajib ke sunat? Senang. Kesian dah Ali kena kalau tak buat berdosa. Okey, jadi sunat. Dia boleh pilih lah dia nak solat solat sempurna 4 rakaat pun boleh, dia nak solat jamak qasar pun boleh. Jadi hukum dia sunat. Alasan dia kerana tengok tu berapa kilometer tu?
200. Kerana jarak bermusafir dia dah melebihi 200 kilometer. Okey, Sarah, Amin mengalami kemalangan. Teruk. Dan Amin mengalami kemalangan jalan raya yang teruk dan terlantar di katil dalam jangka masa yang lama. Dia hanya boleh menunaikan solat secara berbaring. Nyatakan 2 cara solat selain daripada solat di atas. Duduk. Okey. Solat duduk. Solat secara duduk. Yang ni soalan exam kamu baru ni, betul tak? Soalan exam kamu baru ni. Lebih kurang. Amin mengalami kemalangan jalan raya yang teruk dan terlantar di katil dalam jangka masa yang lama. Dia hanya boleh gunakan solat secara berbaring. Nyatakan 2 cara solat selain daripada di atas. Ingat, ada 3 cara solat orang sakit. Ingat tak? Ada 3 cara solat orang sakit. Yang pertama, solat secara duduk. Yang kedua, baring melintang. Melintang dengan berbaring. Yang ketiga, Baring mengiring. mengiring dulu. Jadi duduk. Jangan terus mata. Kalau boleh duduk. Yang pertama duduk. Kalau tak mampu duduk, baring je biasa. Baring. Kalau tak mampu baring, kalau boleh melintang. pula macam mayat tu. Dalam kuburan dia menghadap kiblat. Jadi yang ketiga, pilihan ketiga, baring mengiring. Kalau nak menghadap kiblat tu tak boleh, mengiring pun tadi, duduk pun tak boleh, barulah guna isyarat mata. Sufi, kalau mata pun tak mampu nak kedik, guna apa? Hati. Kalau hati pun dah tak berbunyi, jantung tak bunyi, macam mana? Ambil kain kafan terus tutup. Tutup terus. La ilaha illallah wa inna ilaihi raji'un. Jadi nak bagi tahu, kalau dia sakit macam mana pun dia wajib solat. Tapi dengan syarat-syarat dia lah, maksudnya akal dia sempurna. Itulah, kalau nyanyuk tak wajib dah solat. Pengsan tak wajib solat. Mabuk tak wajib solat. Okay, seterusnya Aziz, siapa nak baca? Aziz mengerjakan solat Jumaat. Aziz mengerjakan solat Jumaat bersama. Aziz mengerjakan solat Jumaat. Siapa nak baca? Siapa? Saya, Baca. Aziz mengerjakan solat Jumaat bersama dengan 39 orang penduduk kampung. Nyatakan hukum dan alasan solat Jumaat yang dilakukan Aziz. Okey, hukum dia apa? Tidak sah. Sah ke tak sah? Tidak sah. Tak sah. Tidak sah. Okey, tulis hukum dia tidak sah. Alasan dia? Tapi memang kerana ada orang je, ada 3 orang. Tambah satu jadi 40. Aziz mengerjakan solat Jumaat bersama. Maksudnya bersama-sama, bukannya Aziz dan macam tu. Bersama, betul tak? Yang Muklimah faham Aziz tu termasuk dalam 39. Ke kamu faham Aziz tu tak termasuk? Salah kiranya. Okey, hukum dia tidak sah. Alasan dia kenapa? Kerana Ramai yang jawab exam ramai jawab exam fiqh hari ni tidak cukup orang. Kamu kena jawab exam tu seperti pemeriksa tak faham. Jawapan dia tidak cukup 40 orang. Kalau pemeriksa tu baca tak cukup orang. Apa ni? Jadi salah. Tapi Muklimah bagi markah kesian, dapatlah 1 markah. Okay, jawapan dia kerana tidak cukup 40 orang jemaah. Okey, faham? Okey, nyatakan 4 rukun perbuatan di atas nombor 60. Dia buat apa tu? tayamum. Okey, yang pertama dia nampak gambar tu dia tayamum. Okey, 4 rukun tayamum apa? Niat. First niat. Yang kedua? Menyapu muka. Menyapu debu ke muka. Menyapu tanah ke muka. Yang ketiga? Ada juga menyapu debu tangan ke
ke muka, Okey, menyapu lepas tu debu tanah ke kaki tangan. daripada Kanan. tangan hingga ke siku. Okey. Tangan kiri ke siku. Yang keempat. Tertib. Lepas tu tertib. Aiwa, tertib. Senang saja. Niat, menyapu debu tanah ke muka, menyapu debu tanah ke dua belah tangan hingga ke siku, kanan kiri dan tertib. Menyapu Tulis dua syarat sah perbuatan tersebut. Ingat, syarat sah. Syarat sah, tadi dia nak rukun, sekarang dia nak syarat sah. Dua sahaja. Apa syarat sah tayamum? masuk waktu solat. Masuk waktu solat. Yang kedua? Dah waktu solat. Lepas tu uzur. Ada uzur. Ada keuzuran. Dia ada keuzuran. Siapa jawab tadi? Zulekha? Itu sunat. Itu sunat. Yang tu sunat Zulekha. Menipiskan debu, menghadap kiblat, membaca bismillah, yang tu adalah sunat-sunat tayamum. Kalau syarat sah ni, guna debu tanah yang suci, ada keuzuran, maksudnya dia anggota wuduk dia tu tak boleh sentuh air. Lepas tu syarat sah lagi apa tadi? Sarah? Ada keuzuran. Okey, ada keuzuran masuk waktu. Bila azan Zuhur baru ambil tayamum. Bila dah azan asar je automatik tayamum Zuhur tadi terbatal. Faham Lepas tu bila azan asar ambil tayamum semula untuk solat asar. Perkara yang membatalkan tayamum sama seperti perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan tayamum sama seperti perkara yang membatalkan wuduk. Contoh, menyentuh lelaki yang bukan mahram, terkentut, apa lagi? Murtad, pengsan. Perkara yang membatalkan wuduk adalah sama seperti perkara yang membatalkan tayamum. Cuma beza dia, kalau wuduk kamu tahan daripada subuh sampai isyak. Contoh Azmir, dia tahan wuduk ni subuh sampai ke petang. Okay, tak apa, selagi ada wuduk tu boleh solat. Okay, tapi kalau tayamum satu waktu untuk satu tayamum sahaja. Okay. Siapa pernah solat pakai debu tayamum? Pernah tak solat pakai debu tayamum? Muklimah pun tak? Tak. Tapi Muklimah pernah nampak lah orang dia kaki dia kena api, jadi kaki dia berbalut semua. Dia nak wuduk, dia wuduk dulu, lepas tu baru dia tayamum. Sebab wuduk dia tak sempurna lah sebab kaki tak boleh basuh. Pas wuduk tu baru dia ambil. Okey, soalan seterusnya. Dah habis dah? Habis dah. Habis dah. Senaraikan 4 perkara yang membatalkan perbuatan tersebut. Okey, maksudnya 4 perkara yang membatalkan tayamum. Apa? Murtad. Ada air sebelum solat. Tersentuh perempuan bukan mahram. Lupa waktu solat. Lupa? Kenapa lupa? Habis waktu solat. Lupa. Tersentuh perempuan bukan mahram. Siapa tu? Zaiz sentuh siapa? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Kalau kamu sentuh Kisha tak apa Okey, lepas tu ada air. Ada air. Apa lagi? Masuk waktu solat. Sihat. Apa? Sihat. Sihat. Sembuh daripada sakit. Sembuh daripada penyakit. Sembuh dari sakit. Dia dah sembuh dari sakit, dia boleh sentuh air dah. Boleh. Okey, tayamum, Wali nak tanya, tayamum untuk hadas kecil saja ke tak nak angkat hadas besar? Kedua-duanya boleh. Orang tu dia hadas besar, lepas tu dia nak mandi tak ada air, lepas tu dia tayamum untuk solat, boleh tak? Tak. Sebab mandi wajib ada rukun. Rukun dia kena air badan. Betul, dia kena ratakan dengan niat dengan rata tu, tapi kalau tak ada air dia tayamum dan dia solat. Boleh. Okay. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita habis pukul 11 ke? Ya. Kita habis 11.
pukul 11. Lima nak tanya, fiqh ni senang ke susah? Senang. Senang. Senang kalau faham. Kena faham. Senang je insyaAllah. Ada soalan tak nak tanya? Ada. Tak ada.